Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nadia binti Zulkifli. Kami dari kumpulan 1 dan saya Muhammad Rushaidi Adham bin Azhar. Nombor matrik saya adalah 2023168699. Jadi, pada hari ini, kumpulan saya akan membincangkan tentang adakah ketagihan pornografi ini merupakan perkara yang mampu merosakkan akhlak dan tandanya lemah jati diri seseorang individu tersebut. Jadi, apakah itu ketagihan pornografi? Ketagihan pornografi merupakan satu perbuatan menonton atau melihat bahan pornografi secara melampau, iaitu kerap dan susah juga untuk ditinggalkan oleh mereka yang terlibat. Ketagihan pornografi yang berlaku di dalam kalangan rakyat di Malaysia tidak hanya melibatkan golongan dewasa, malah juga melibatkan golongan bawah umur seperti remaja. Seperti yang anda dapat lihat, statistik daripada UKM menunjukkan seramai 75% dan 80% kanak-kanak 10 ke 17 tahun juga menonton video dan gambar lucah di Malaysia. Angka ini boleh dikatakan tinggi dan merisaukan kerana lebih separuh daripada generasi kita ini dirosakkan dengan bahan-bahan yang tidak sepatutnya mereka lihat pada umur-umur mereka. Perkara ini akan membawakan kepada kesan yang lebih teruk yang akan diceritakan sebentar lagi daripada kumpulan kami. Dari statistik negara pula, Malaysia merupakan negara nombor 1 di Asia dan nombor 4 di dunia paling tinggi melayari laman lucah di internet. Kedudukan ini sebenarnya kedudukan yang sangat merisaukan bagi sebuah negara yang majoriti penduduknya adalah negara Melayu Islam. Jadi mengenai isu ini, kumpulan kami akan membincangkan lagi dengan lebih lanjut tentang beberapa faktor, kesan, cadangan dan usaha yang telah dilaksanakan untuk menangani terhadap isu ini. Isu ketagihan pornografi boleh dikatakan sebagai satu isu yang berat di dalam Malaysia. Ini kerana isu ini telah menyebabkan remaja-remaja di dalam Malaysia menghadapi masalah gejala sosial. Boleh dinyatakan terdapat satu data di mana 4.2 juta bersamaan dengan 12% laman web di dalam internet ada unsur-unsur lucah ataupun pornografi. Jadi tidak heranlah ramai remaja mahupun orang dewasa yang terjebak dengan masalah ketagihan pornografi. Jadi, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada seorang individu itu menghadapi atau terlibat dengan gejala ketagihan pornografi? Jadi saya boleh katakan terdapat dua faktor yang saya cari, iaitu adalah faktor internal dan juga faktor eksternal yang menyumbang ataupun penyebab kenapa seseorang individu itu boleh terlibat dengan gejala yang tidak bermaruah ini. Jadi faktor yang pertama adalah faktor internal ataupun faktor dalaman. Sudah menjadi satu lumrah untuk manusia ada perasaan ingin tahu. Bila mana seseorang individu tersebut mempunyai perasaan yang ingin tahu yang membuak-buak terhadap barang-barang ataupun bahan-bahan pornografi, ia akan menyebabkan individu tersebut terjerumus dalam masalah gejala ketagihan pornografi. Perkara ini dapat dielakkan sekiranya individu tersebut mempunyai jati diri yang tinggi ataupun keimanan yang tinggi. Kita sebagai manusia mampu berfikir dengan waras, dan apabila kita melihat barang-barang lucah ini, ia akan menyebabkan satu kesan yang negatif terhadap pemikiran manusia tersebut. Seterusnya adalah faktor eksternal, di mana saya boleh bahagikan kepada dua. Yang pertama adalah pengaruh rakan sebaya dan yang kedua adalah teknologi. Jadi pengaruh rakan sebaya adalah faktor yang terbesar di dalam eksternal ini kerana pengaruh rakan sebaya mampu pengaruh seseorang individu tersebut untuk melakukan perkara-perkara yang negatif. Masalah ini boleh dikatakan adalah satu masalah yang utama kerana apabila kita terlalu mengikut rakan-rakan dan tidak mempunyai jati diri yang tinggi, jati diri yang tersendiri, kita akan cepat dan mudah terpengaruh
dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Jadi untuk teknologi adalah satu perkara yang kita tidak dapat perlahankan, kerana teknologi akan terus moden, akan terus laju ke hadapan daripada masa ke masa dan zaman ke zaman. Jadi teknologi pada zaman ini amatlah canggih, dan mengikut data yang saya berikan tadi, sebanyak 4.2 juta ataupun 12% laman web di dalam internet adalah ada unsur-unsur kelucahan ataupun unsur-unsur pornografi. Jadi teknologi sekarang di mana kita ada pelbagai, kita ada handphone, kita ada internet, kita ada laptop, dan gadget-gadget ini adalah satu device ataupun satu benda yang mudah dibawa ke mana saja. Jadi perkara ini membuatkan seseorang individu itu senang untuk mengakses kepada bahan-bahan lucah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabila Anis binti Abdul Karim. Nombor matriks dulu 023-168-169. Dan saya akan membentangkan tentang kesan pornografi terhadap diri, masyarakat, negara dan juga agama. Baiklah, untuk kesan kepada diri yang pertama adalah individu yang menonton ataupun sering melayari pornografi ini akan mendapat kesukaran untuk fokus terhadap sesuatu. Bila seseorang itu ketagih terhadap pornografi ataupun benda-benda luncah ini, individu akan menjadi susah fokus untuk sesuatu yang dia lakukan. Misal kata, kalau seseorang tu tengah belajar ke, and benda tu macam ada kaitan walaupun sedikit, dia akan terus fikirannya akan pergi ke tempat lain, walaupun benda tu macam tak sepatutnya eksplisit pun, tapi disebabkan dia terlalu ketagih terhadap pornografi ni, menjadikan dia mengaitkan benda walaupun sekecil alam pun terhadap pornografi ataupun lucah. Seterusnya adalah kesan kedua, lelaki boleh jadi mati pucuk dan perempuan menghadapi kesukaran untuk gairah. Okey, misal kata seseorang tu ketagih terhadap pornografi kan. So bila dia menonton video ataupun perkara-perkara yang tak senonoh tu, dia akan mendorong diri dia untuk masturbasi. Dan apabila dia terlalu kerap untuk melakukan perkara yang sedemikian, lelaki daripada segi saintifiknya, daripada segi kesihatan, boleh jadi mati pucuk. And perempuan pula sebab dia terlalu addicted, terlalu ketagih terhadap benda tu, so dia rasa macam real life, dunia nyata ni adalah tidak seronok seperti yang ditonton. Seterusnya adalah menjadikan seseorang individu tu lebih agresif dan juga kasar. Misal katanya seperti apabila dia terlalu ketagih untuk tengok video tu, dia akan rasa untuk meniru aksi tersebut. Sebab dia pun nak rasa kepuasan kepada diri dia lah kan. So dia akan menyebabkan individu tu rasa untuk memaksa orang sekeliling dia ke, memaksa cepat marah bila dia tak dapat, ataupun cepat marah bila dia tak dapat memuaskan apa yang dia nak. Yang kedua adalah kesan pornografi terhadap masyarakat. Kesan pornografi terhadap masyarakat yang pertama adalah menjatuhkan harga diri sesama sendiri. Jadi apabila masyarakat tu ramai golongan individu-individu dalam masyarakat tu saling ketagih terhadap pornografi dan aksi-aksi luncah, ia akan menyebabkan mereka memandang satu sama lain dengan pandangan yang kotor dan pandangan yang tidak elok. Disebabkan itu, masyarakat itu sendiri akan menjatuhkan maruah masyarakat itu sendiri. Terusnya adalah tidak berdaya saing. Misal kata masyarakat itu sendiri, mereka lebih tertumpuk dan fokus kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya mereka fokus. Jadi mereka akan terlupa kepada perkara yang penting seperti menguasai dalam bidang teknologi, dalam bidang ekonomi, sosial, agama, dan mereka akan lebih ke arah yang tidak sepatutnya mereka pergi. Okey, yang ketiga adalah kes jenayah akan meningkat. So apabila masyarakat itu sendiri ketagih terhadap perkara-perkara yang tidak sepatutnya mereka tengok tu, mereka akan mahu buat untuk tiru aksi tersebut. Memang apabila mereka tidak dapat
So akan meningkatlah kes seperti rogol, cabul dan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Baiklah, yang seterusnya adalah kesan pornografi terhadap negara dan agama. Okay, yang pertama adalah ekonomi negara tu akan menjadi mundur. So apabila macam kita cakap tadi, masyarakat pun society kita semua mementingkan, lebih tertumpu pada perkara yang menjatuhkan diri mereka sendiri. So macam tu, siapa yang nak conquer kita punya ekonomi, kita punya intellectual. So masa tu kita punya orang-orang yang bijak pun menjadi makin tak bijak, sebab kita sendiri pun lebih kepada perkara yang sepatutnya tak lebih kan. Dan yang kedua adalah penurunan tahap kesihatan. So apabila semua orang pun nak buat masturbasi, semua orang nak rogol sama sendiri, HIV pun akan meningkat. Kes-kes seperti anak luar nikah, lepas tu mestilah kita tak nak anak luar nikah tu ada yang pergi gugurkan kandungan tersebut. So daripada situ kita akan dapat yang negara tu, and kat situ negara kita akan turunnya tahap kesihatan, sebab semua orang kat situ melakukan gejala yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Mereka mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat. Dan yang terakhir adalah mencemarkan maruah negara dan juga agama. So misal kata kat dalam negara tu semua orang buat perangai macam tu, semua orang ketagih dengan pornografi, semua orang ketagih dengan explicit content, semua orang suka benda-benda yang luncah ni. So mestilah orang akan pandang macam, kenapa lah negara tu macam tu dan macam tu, betul tak? And seterusnya, dalam agama kita juga, Islam mengharamkan kita daripada untuk menonton pornografi dan berkelakuan seperti itu. And misal katanya kita sendiri pun melawan hukum kita, so apatah lagi orang luar akan cakap. Kat dalam Al-Quran mereka pun telah tertulis yang patutnya mereka tidak sepatutnya buat macam tu, tapi kenapa diorang still melanggar agama mereka sendiri? Dalam usaha mengurangkan ketagihan pornografi di Malaysia, adalah penting untuk menyusun langkah-langkah yang efektif dan selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Langkah-langkah ini tidak hanya mencakupi regulasi dan pendekatan teknologi, tetapi juga melibatkan pendidikan dan kesedaran masyarakat. Dengan mengambil inisiatif yang drastik, kita dapat membantu melindungi warga negara Malaysia dari negatif konten pornografi dan menciptakan lingkungan yang lebih sihat secara mental dan sosial. Dalam menangani isu penting ketagihan pornografi, kerajaan memainkan peranan penting dalam melaksanakan langkah-langkah yang efektif untuk melindungi kesejahteraan rakyat mereka. Mengakui implikasi yang luas dari ketagihan ini, menjadi penting bagi pihak berkuasa untuk menyusun strategi komprehensif yang melibatkan lebih daripada sekadar regulasi semata-mata. Dengan menggabungkan kerangka kerja regulasi, inisiatif pendidikan dan usaha kolaboratif dengan penyedia teknologi, kerajaan dapat membentuk lingkungan online ataupun atas talian yang lebih aman dan mengurangkan kesan buruk ketagihan pornografi. Antaranya ialah menguatkuasakan undang-undang. Seperti yang kita tahu, di Malaysia, penyalahgunaan media sosial ataupun internet merangkumi pelayaran pornografi secara atas talian. Kerajaan boleh mengambil inisiatif menguatkuasakan undang-undang yang berat yang bakal dikenakan kepada pengguna yang melayari laman web pornografi. Selain itu, kerajaan juga boleh menubuhkan satu organisasi untuk menapis konten-konten yang terdapat di internet. Seperti yang kita tahu juga, kerajaan mempunyai satu badan organisasi yang boleh mengawal penggunaan internet, iaitu MCMC. Di sini, organisasi tersebut boleh menapis atau menyekat laman web yang menyediakan konten yang berunsur pornografi supaya tidak dapat diakses oleh orang awam. Selain itu, masyarakat juga memainkan peranan yang penting untuk membantu mereka yang mengalami ketagihan pornografi. Antaranya ialah melaksanakan kempen. Kempen-kempen seperti penggunaan internet dan sebagainya. Perkara ini juga boleh dibantu oleh kerajaan sedikit. Selain daripada kempen, masyarakat juga boleh mengadakan aktiviti seperti kem jati diri,
kem keagamaan untuk membentuk nilai murni dalam diri orang awam. Di samping itu, masyarakat juga boleh mengiatkan aktiviti yang melibatkan belik. Hal ini kerana kita mahukan pelapis masyarakat yang bebas dari ketagihan pornografi. Aktiviti seperti sukan dapat menarik perhatian anak muda untuk meninggalkan tabiat terkutuk itu. Akhir sekali, cadangan kepada diri sendiri. Cadangan yang boleh kita senaraikan antaranya ialah mendekatkan diri dengan Tuhan. Perkara ini dapat membantu kita meninggalkan perkara terkutuk tersebut selepas kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kerana kita sudah tahu dan faham keburukan tentang perbuatan tersebut. Selain itu, mengisi masa lapang dengan perkara faedah. Perkara ini dapat mengalih perhatian kita daripada mengulangi perbuatan tersebut. Tidak kisahlah bersukan maupun mencari hobi baru. Ini dapat mengalih perhatian kita daripada berfikir atau melayari internet untuk mencari konten-konten yang tidak berfaedah itu. Ketagihan terhadap pornografi bukanlah satu hal yang remeh, terutamanya di kalangan remaja dan kanak-kanak. Dengan penggunaan media sosial yang semakin berleluasa, hampir setiap golongan masyarakat tidak mengira usia dan jantina dapat mengakses terhadap kandungan di media sosial seperti Telegram dan WeChat. Oleh itu, beberapa inisiatif telah dijalankan bagi mengatasi gejala ketagihan pornografi ini dari pihak kerajaan, NGO dan sebagainya. Pada tahun lalu, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mendedahkan bahawa penyedia perkhidmatan telekomunikasi dan platform media sosial iaitu Telegram gagal untuk dihubungi kerana tidak mahu memberi kerjasama. Hal ini juga menyebabkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia mempertimbangkan pelbagai tindakan yang boleh digunakan termasuk menyekat penggunaan platform tersebut di dalam negara kita. Selain dari media sosial, laman sesawang mengenai pornografi juga telah banyak beroperasi di serata dunia. Namun begitu, hasil kerjasama kementerian dengan Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC pada tahun 2022 berjaya menyekat sebanyak 400 laman sesawang yang mengandungi kandungan pornografi. MCMC juga berjaya menyekat 2,921 laman sesawang berunsurkan pornografi sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Satu inisiatif terbesar juga telah dijalankan oleh Penubuhan Wadah Pencerdasan Umat Malaysia WADAH, iaitu Sekeluarga Tolak Pornografi STOP atau STOP sejak 2017. STOP merupakan satu kempen bertujuan bagi memberi kesedaran terhadap masyarakat, terutamanya institusi keluarga, bagi membimbing ibu bapa dan anak-anak untuk mengatasi gejala tersebut. Kempen ini bukan sahaja menjalankan diskusi atau forum terbuka membincangkan isu tersebut, namun juga menjalankan seminar di sekolah-sekolah termasuk tahfiz dan sekolah rendah. Kempen STOP atau STOP ini dijalankan di seluruh negeri termasuk Sabah dan Sarawak, dan Wadah juga menyediakan beberapa modul bimbingan untuk ibu bapa dan tenaga pengajar untuk melaksanakan kempen tersebut. Di samping itu, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga LPPKN pernah menjalankan program atau kempen Say No to Zina yang juga disambut baik oleh Pertubuhan Kebajikan Darul Wadah Selangor Darwa pada Januari 2019 yang lalu. Program pencegahan dan kesedaran melalui beberapa modul dan darwah juga disediakan bagi mengatasi gejala sosial seperti kehamilan luar nikah dan seks bebas yang dari akarnya iaitu termasuklah ketagihan pornografi. Sebuah pertubuhan wanita di bawah NGO Islam, Ikram Malaysia, berjaya mengadakan Mothers Against Pornography bagi memberi kesedaran terhadap ibu-ibu di luar sana tentang gejala yang mungkin mempengaruhi anak mereka. Dengan keberkesanan kempen tersebut, ia telah dijenamakan semula kepada Malaysia Against Pornography bagi meluaskan lagi kempen di bawah organisasi tersebut. Akhir sekali, dari sudut undang-undang juga terdapat peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan seks cyber dan pornografi. Antaranya ialah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia menyatakan larangan terhadap kandungan yang tidak senonoh, palsu, lucah, mengancam atau menyinggung perasaan bagi tujuan untuk mengganggu, mendera, mengancam atau mengganggu sesiapa.
Selain itu, Seksyen 292 Kanun Keseksaan pula merupakan satu undang-undang yang meliputi jenayah mengedar, mengimport, mengeksport dan menerima keuntungan dari bahan lucah bercetak. Di bawah seksyen ini, mana-mana pihak yang disabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, sebarang kandungan yang berkaitan pornografi ini adalah salah bukan sahaja dari segi agama, malah dari segi peraturan dan undang-undang negara. Okey, baik. Untuk kesimpulannya pula, kita ni sebagai umat Islam, kita kena menghindari daripada melakukan perbuatan-perbuatan pornografi yang ataupun ketagihan ini sebab ia boleh dijadikan sebagai salah satu perosak akhlak untuk kita sebagai umat Islam. Dan ketagihan pornografi ini juga dia merupakan pemahaman fenomena yang dapat membawa kesan buruk kepada diri kita sendiri. Bukan setakat kepada diri sendiri juga. Ketagihan pornografi ni juga dia boleh bawa kesan kepada masyarakat setempat, negara, bangsa. Bukan setakat diri kita je. Dalam agama kita pun dia boleh bawa kesan buruk kalau kita ada ketagihan pornografi ni. Dan penting juga kita sebagai umat Islam, kita kena tahu yang dengan pornografi ni ialah antara salah satu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah SWT. So kita sebagai umat Islam, kita perlu bertaubat. So kalau ada antara kita yang sudah terjebak dalam ketagihan pornografi ni, masih sempat untuk kita bertaubat, masih sempat untuk kita kembali balik kepada jalan Allah SWT. Cepat-cepatlah insaf, masih banyak pintu dan waktu untuk bertaubat. Kalau banyak faktor yang boleh menolong kita untuk kita cegah daripada ketagihan pornografi ni. Contohnya salah satunya maybe kita boleh cari nasihat daripada pihak profesional, contohnya daripada terapis, daripada kaunselor, boleh minta daripada penasihat, kita boleh minta nasihat daripada orang apa patut kita buat untuk kita cegah daripada ketagihan pornografi ni. Dan maybe kita juga dapat sokongan daripada pihak-pihak yang terdekat dengan kita, contohnya kawan-kawan kita, family kita, teman kita, kelompok-kelompok kita semua ni. Diorang ni memainkan peranan yang sangat besar juga untuk membimbing kita, untuk jadikan kita sebagai seorang yang lebih baik. So, ya.